Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembentangan saya ialah pengalaman awal di sekolah, PAUS, di Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Darul Said bertarikh 20/1/2020 sehingga 5/2/2020. Nama saya Nura Akila Izzati binti Hasnawi bernombor matrik 196828. Nama penyelia saya ialah Prof. Media Dr. Soh Kim Giok. Pengenalan, sejarah sekolah. Nama asalnya ialah Sekolah Anika Jurusan Alur Gajah, kemudian dikenali dengan nama Sekolah Menengah Rendah 23 Alur Gajah dan telah disatukan dengan Sekolah Lanjutan Kampung Alur Gajah. Akhirnya, sekolah ini dinamakan Sekolah Datuk Darul Said sempena nama seorang patriotik terkenal memerintah Naning iaitu penghulu Naning yang lebih dikenali Datuk Darul Said. Sekolah ini telah memulakan sidang akademiknya pada tahun 1965 dengan 25 guru dan 595 orang pelajar. Sekolah Menengah Datuk Darul Said dipilih sebagai salah sebuah sekolah bestari tahap B di bawah projek rintis Sekolah Bestari. Pada tahun 2006, SMK Datuk Darul Said telah dibekalkan 2 lagi makmal komputer MIMOS untuk memperluaskan lagi penglibatan sekolah dalam penyediaan pelajar untuk dunia IT. Mata pelajaran seperti teknologi maklumat dan EST, English in English Science and Technology merupakan penyediaan untuk dunia IT. Latar belakang, visi, pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, manakala pula misi, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Lokasi sekolah, Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Darul Said berada di Alur Gajah, Melaka. Sini saya sertakan pelan sekolah. Infrastruktur sekolah terdapat 5 iaitu kemudahan fizikal, kemudahan humanistik, kemudahan komunikasi, peralatan untuk PNP dan kemudahan untuk PNP. Di sini saya sertakan gambar bagi persekitaran sekolah dan juga di dalam kelas. Carta organisasi untuk unit kekurikulum 2020. Catatan kuasa kekurikulum terdiri daripada pengurusi, timbalan pengurusi, naib pengurusi 1, 2 dan 3, setiausaha, penolong setiausaha. Penyelaras terdiri daripada JKMP Bahasa, JKMP Kemanusiaan, JKMP Sains dan Matematik dan JKMP Teknologi dan Vokasional. Ahli jawatan kuasa pula iaitu setiausaha peperiksaan, guru kaunseling, guru media dan perpustakaan serta penyelaras bestari. Di sini merupakan carta organisasi, budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah, kehadiran para pelajar dan guru ke sekolah sebelum 7.40 pagi. Kedua, aktiviti pembinaan rasmi pada setiap hari Isnin jam 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi. Aktiviti membaca surah Yasin pada hari Jumaat. Mengamalkan sistem PAS keluar kelas. Diterapkan amalan memberi salam dan bersalaman dengan guru. Manakala budaya kerja pula, mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil dalam setiap masa, mengamal serta menghayati budaya penyayang, kepimpinan melalui teladan, berusaha untuk mempertingkatkan ilmu dan kemahiran, mengamalkan budaya kerja cemerlang secara berpasukan dan bermesyuarat. Di sini adalah jawatan kuasa PIB di sekolah, tergolong iaitu penasihat, yang dipertua, naib yang dipertua, setiausaha, naib setiausaha, bendahari, naib bendahari, ahli jawatan kuasa, guru-guru dan pemeriksa kira-kira.
Apakah peranan Persatuan Ibu Bapa iaitu singkatannya PIBG? Ia membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid. Selain itu, menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di sekolah. Seterusnya, untuk meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara sekolah dan masyarakat setempat. Dan terakhir, meningkatkan keceriaan premis sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang kondusif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan. Refleksi terhadap proses pembelajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Penyediaan rancangan pengajaran yang perlu diaplikasikan sebelum sesi PDP dilaksanakan. Ia memberi kekuatan iaitu dapat menentukan kaedah yang perlu untuk mencapai objektif pengajaran. Setiap guru yang berada di sekolah tersebut akan menyediakan RPH lebih awal supaya dapat memikirkan kaedah yang terbaik untuk diberikan kepada murid supaya dapat mencapai objektif pada hari tersebut. Namun terdapat kelemahan. Kelemahan itu ialah kaedah tersebut mungkin tidak menarik dan pelajar menjadi bosan. Jika kaedah itu tidak menepati citarasa pelajar, pelajar akan berasa bosan dan tidak memberi perhatian sepenuhnya kepada kaedah tersebut. Cadangan bagi penambahbaikan adalah berbincang dengan guru lain berkenaan kaedah tersebut dan minta pendapat. Pada pandangan saya, ia dapat memberi kita idea yang baru untuk meningkatkan lagi kaedah tersebut dan memperkembangkan kaedah tersebut. Seterusnya, guru bijak mengawal keadaan kelas. Ia memberi kekuatan seperti proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar. Pelajar dapat menumpukan perhatian sepenuhnya, melahirkan suasana yang harmoni. Namun, ia dapat juga memberi kelemahan seperti pelajar akan membuat bising dan tidak mendengar arahan. Oleh itu, guru perlu menjadi sedikit mesra atau tegas dengan pelajar. Ia akan melahirkan rasa hormat terhadap guru. Aktiviti kekurikulum. Guru penasihat kekurikulum hoki. Terdiri daripada ketua guru penasihat, penolong ketua dan guru penasihat. Apakah peranan guru dalam aktiviti kekurikulum? Peranannya adalah membentuk jawatan kuasa persatuan atau kelab, memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah, memastikan adanya peraturan, perlembagaan dan memastikan jawatan kuasa menjalankan tugas seperti yang dicatatkan di dalam perlembagaan, merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkannya kepada penyelaras untuk simpanan dan rekod. Refleksi terhadap aktiviti kekurikulum. Di sana, saya dapat berpeluang untuk mengikuti majlis pelatihan jawatan kuasa murid, namun terdapat kekelemahan dan kekuatan di situ. Pertama, soft skill bagi kekuatan, soft skill, leadership and friendship. Seterusnya, guru memberi peluang pada pelajar untuk mengetuai sesuatu pelantikan. Di sini, guru telah memberi keyakinan kepada murid iaitu yang telah dipilih sebagai ketua untuk mengendali sesuatu majlis pelantikan. Namun, terdapat kelemahan iaitu bilangan guru yang sedikit, peralatan yang tidak diselenggarakan, kawasan perjumpaan tidak memuaskan. Hal ini kerana bilangan guru yang sedikit kerana semasa pelantikan tersebut, guru ramai yang menghadirikan ke mesyuarat dan tidak hadir ke sesi tersebut. Peralatan yang tidak diselenggarakan, hal ini kerana peralatan yang berada di stor telah rosak dan tidak dibeli baru. Seterusnya, kawasan perjumpaan tidak memuaskan, hal ini kerana dewan tersebut sempit dan telah diikuti dengan ramai sukan lain seperti sukan bola tampar, sepak takraw dan bola sepak. Ini menyebabkan perjumpaan tersebut agak bising dan
pelajar suka untuk mengawal keadaan. Seterusnya, penambahbaikan. Memperbanyakkan guru untuk mengendalikan unit beruniform, membeli peralatan sukan yang baru, setiap percubaan boleh dilakukan dalam kelas. Seterusnya, budaya sekolah. Aktiviti pembinaan rasmi pada setiap hari Isnin jam 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi. Ia dapat memberi kebaikan seperti dapat memberi maklumat yang penting seperti pada minggu tersebut terdapat aktiviti kejohanan balapan dan padang ataupun mertadesa. Seterus, membolehkan guru dan murid sentiasa mengambil tahu perkembangan terkini. Namun, setiap kebaikan ada kekurangannya. Ia berlaku pengambilan masa pengajaran sesi pertama jika berucap terlalu lama, pelajar akan menjadi bosan dan tidak memberi perhatian. Ini kerana setiap guru akan berucap terlalu lama dan menyebabkan masa berlanjutan sehingga mengambil masa pelajaran sesi pertama. Dan disebabkan itu, pelajar tersebut akan menjadi bosan dan tidak menumpukan perhatian apa yang diucapkan oleh guru. Untuk cadangan penambaikan, ialah guru perlu peka dengan masa dan menyampaikan perkara yang penting sahaja. Seperti pada minggu tersebut ada kejohanan olahraga kejohanan, balapan dan padang. Jadi, guru perlu ringkaskan perkara tersebut supaya murid mendapatkan hal-hal yang penting sahaja. Seterusnya, kehadiran para pelajar dan guru ke sekolah sebelum 7.40 pagi. Ia dapat membina disiplin dalam diri pelajar untuk lebih menepati waktu. Ia dapat melatih diri pelajar supaya sentiasa menepati masa. Seterusnya, kekurangan. Ada pelajar yang lewat dan memberi alasan. Serta, jika pelajar terlalu lewat, mereka akan mencuba masuk ke sekolah melalui jalan atau cara jalan yang lain. Untuk cadangan, mengenakan denda bagi mereka yang lewat sebanyak 3 kali seminggu. Memastikan jalan yang sama tidak sepatutnya ditutup dan memastikan jalan yang tidak sepatutnya ditutup dan diselenggarakan. Hal ini kerana ia dapat menyukarkan peluang pelajar yang datang lewat masuk ke sekolah. Seterusnya, aktiviti membaca surah Yasin pada hari Jumaat. Kebaikannya, ia dapat menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar dan juga guru. Namun, ada kekurangan. Hadiran guru tidak ramai dan lebih menyukai duduk di dalam bilik guru. Seterus, bagi cadangan saya, guru seharusnya menunjuk contoh yang baik dan mengikuti bacaan surah Yasin. Jadi, setiap guru dan pelajar wajib menghadirkan diri untuk membaca surah Yasin bagi yang Muslim. Seterusnya, tidak bergantung kepada guru untuk memimpinkan bacaan Yasin. Hal ini kerana ia dapat memberi keyakinan kepada pelajar untuk mengetuai sesuatu bacaan. Seterusnya, mengamalkan sistem PAS keluar kelas. Ada kebaikannya, ia boleh mengelakkan berlaku kes ponting kelas dan lepak secara beramai-ramai waktu pembelajaran. Namun, pelajar telah salah diguna pakai dan salah tujuan. Hal ini kerana sistem PAS keluar ini hanyalah untuk ke tandas. Tetapi, pelajar telah menggunakannya untuk ke pejabat, ke kantin. Seterusnya, untuk cadangan, pastikan guru yang memegang PAS keluar kelas. Hal ini kerana jika PAS keluar kelas terletak di dalam kelas, pelajar akan salah guna pakai dan akan sentiasa memakainya untuk keluar kelas. Seterusnya, menetapkan peraturan PAS keluar. Menetapkan peraturan PAS keluar ini menetapkan hanya tujuan untuk ke tandas sahaja dan tidak dibenarkan ke tempat lain. Dan terakhir untuk budaya sekolah, diterapkan amalan memberi salam dan bersalaman dengan guru. Kebaikannya dapat menerapkan nilai murni dalam diri mereka, membentuk ketinggian peribadi secara dalaman dan luaran. Namun, ada pelajar yang berkurang ajar dengan guru dan tidak hormat kepada guru. Ini kerana ia menganggapkan
guru tidak menghargai apa senyuman yang telah diberikan. Oleh itu, cadangan saya, apabila murid memberi senyuman atau salam, guru cuba untuk membalasnya. Ini akan menaikkan semangat mereka untuk bersalaman dan senyuman dengan guru yang lain. Seterusnya, budaya kerja. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil dalam setiap masa. Warga SMK Datuk Dor Syed amat mengamalkan sikap ini supaya dapat memberikan tugas yang baik kepada pelajar. Selain itu, mengamal dan serta menghayati budaya penyayang. Ia dapat melahirkan rasa sayang antara guru dan murid supaya dapat menjaganya dan melayan mereka seperti anak sendiri. Seterusnya, kepimpinan melalui teladan berusaha untuk mempertingkatkan ilmu dan kemahiran dan mengamalkan budaya kerja cemerlang secara berpasukan dan bermesyuarat. Seperti budaya kerja yang kelima ini, semasa kejohanan balapan dan padang, pengurusi telah melakukan mesyuarat supaya majlis ini dapat dijalankan dengan lancar. Kesimpulannya, struktur organisasi yang baik serta mantap akan memberikan impak yang baik kepada sistem pentadbiran di sebuah sekolah. Hal ini demikian kerana sikap kepimpinan dan bertolak ansur amanah dalam menjalankan tanggungjawab dapat mencapai suasana sekolah yang harmoni dan cemerlang dalam pelbagai bidang. Sebagai seorang bakal guru yang akan datang, segala keselarasan yang diterapkan dalam sistem pendidikan perlu diaplikasikan di sekolah. Di sini saya ingin mengucap terima kasih kepada penyelaras dan penyelia kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjalankan subjek ini di Sekolah Menengah Datuk Dor Syed dan ia memberikan pengalaman yang tidak ternilai dan memberikan saya semangat untuk menjadi seorang guru yang berjaya. Terima kasih.